warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, syukur alhamdulillah kita selesai buku Iqtarabatis Sa'ah. Agaknya lah kita boleh agaknya dan saya dengan penuh harapan kalau boleh daripada buku itu kita dah fahamlah sedikit sebanyak mengenai tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam buku tu. Khususnya itu tajuk alamat-alamat tanda-tanda dekat kiamat ni, itulah kemunculan Dajjal, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian apa lepas tu? Yang tajuk besarnya Dajjal dah. Ya'juj Ma'juj, tajuk besarnya Ya'juj Ma'juj. Dan kita haraplah, saya pun harap diri saya ni ingat lebih-lebihlah sikit. Supaya kita memang hampir sangat lah. Iqtarabat tu makna dah hampir sangat-sangat. Dah sangat-sangat hampir dengan hari kiamat. Jadi ini akan mendorongkan kita untuk lebih ingat bahasanya kita akan menuju ke akhirat. Saya tertarik dengan satu kata-kata dalam TV Ustaz Pak tu. Ustaz yang baca Quran tu. Fazrul. Tak Fazrul. Tarmizi ke? Tirmizi kot. Tarmizi. Bukan. Lagi seorang dua Tarmizi. Yang pakai baju biru tu. Itu ada kaitan juga dengan saya sebab tuk dia dua beradik dengan tuk diri saya. Apa nama apa tu? Tuk apa nama tu? Batu Datuk siapa nama ni? Datuk dia kata apa? Unik kumula unik. Fakrul lah. Fakrul. Fakrul UNIC. Fakrul UNIC. Dia kata apa? Cuba kita bersama-sama fikir. Buka sikit pikiran kita. Pendek je. Dia kata kita ni manusia ni, kita ni dijadikan untuk akhirat. Kita ni dijadikan untuk akhirat. Dunia dijadikan untuk kita. Kau cuba kembangkan. Dunia jadi untuk kita, kita jadi untuk akhirat. Kita dijadikan untuk akhirat. Dia apa makna tu? Nampaknya beratnya kita ni ke sebelah akhirat. Kita kena beratkan sebelah akhirat sebab kita ni dijadikan untuk akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak jadikan kita ni melainkan untuk kita sembah dia. Kalau sembah Allah tu apa? Untuk akhirat lah. Kita tak sembah yang lain. Akhirat. Mana kita sembah Allah untuk akhirat. Sebab kita tidak syirik kepada Allah. Kita buat apa-apa pun untuk akhirat. Lillahi ta'ala. Di mana kita kena berat sebelah sana. Kita ni jadikan kita berat sebelah sana. Dan dia kata dunia dijadikan untuk kita. Makna apa tu? Makna kita kena apa orang kata? Timbang-timbang lah maknanya. Bukan kita nak tinggal dunia tu, bukan kita nak lemparkan dunia tu tak berguna, tidak. Maknanya sebab dunia tu dia jadikan untuk kita. Jadi kita lah kena pandai-pandai mengimbangkan kan. Mana tidak sampai melebihkan dunia sehingga kita lupakan akhirat. Dan tujuan saya ni pun pandai-pandai saya ajar ni. Selepas baca yang tu banyak kalau bolehlah nak sampai kepada kiamat besar tu, sebelum tu kita cerita dulu tentang kematian. Kan? Maknanya kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita ni, setiap jiwa ni, kullu nafsin
Dha'iqatul maut, akan merasai mati. Akan merasai mati. Mestilah kita akan lalui. Jadi kita nak tengoklah bagaimana pengertian kematian. Kita duk lalui hari, dia kata tiap-tiap hari lah dengar orang ni mati, dan kadang kawan dekat kita mati. Orang kampung kita, dalam kampung kita mati. Tapi adakah kematian mereka itu membawa suatu makna yang baru bagi kita dalam hidup kita? Kita merasa tak bahasanya kita pun akan jadi macam dia juga. Tapi kena tanya kepada kita. Dia dah pergi, dia habis lah. Amalan dia tak ada dah. Betul? Terasa Ustazah. Ya. Baru pagi tadi pun kan. Ya. Kita ni ada lagi di dunia ni. Kita ada peluang lagi. Dia tak ada peluang dah, habis dah. Macam ambil tanah ni. Dan di sana, Mama. di sana Kat Aunty Fadila simpan kat sana. Dia lupa nak cerita. dia akan tahu diri dia. Kemungkinan dia akan rasa menyesal. Kenapalah duduk di dunia dulu, tak buat ni. Padahal aku boleh buat. Tajuk kematian. Tajuk kematian. Kita nak, biarlah kita ni, orang kata apa? Menyesal dulu. Pendapatan. Menyesal kemudian tak ada guna dah. Yang banyak kita tengok ayat-ayat penyesalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya laitani qaddamtu li hayati. Itu ya langkah. Bagaimana ni aku ni? Aku dah buat masa aku hidup tu, aku dah buat apa? Apa yang aku dah buat pada masa hidup aku untuk kita menghadap apa ini? Untuk aku menghadap akhirat aku ni. Apa aku buat? Jadi kita kena ingat situlah. Sebab tu saya ambil ni, tajuk ni, kematian ni. Akan lepas ni kita pergi kepada alam barzakh. Duduk di alam barzakh. Banyak persoalan-persoalan yang timbul di alam barzakh. Okay, kita pergi kematian. Apa dia? Arab kata kematian al-maut. Kan? Kematian al-maut. Apa dan bagaimana kematian itu? Apa dia kematian dan bagaimana kematian? Buku yang saya ambil ni adalah ensiklopedia akhir zaman. Menulisnya orang Indonesia. Dia terjemahkan daripada. Jadi banyaklah bahasa ni bahasa Indonesia. Mungkin kita pun boleh faham, insya-Allah. Apa dan bagaimana kematian? Apa kematian dan bagaimana kematian itu? Menurut logik, kematian ialah keluarnya roh dari jasad sesuai perintah Allah. Ya, mana roh kita ni keluar adalah dengan perintah Allah. Dikatakan bahawa kita ni tiap-tiap hari ni dijenguk-jenguk oleh malaikat berapa kali sehari? 70 kali sehari. Jenguk-jenguk. Tak sampai lagi lah perintah Allah. Kalau ada sampai, itulah. Karena kematian ialah keluarnya roh dari jasad sesuai perintah Allah. Roh perintah kepada malaikat. Hak tersebut tak diberikan kepada seorang pun dari malaikat. Malaikat bukan boleh pergi senang-senang perintah datang dari Allah dan pelaksanaannya dilakukan oleh malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa. Malaikat apa? Ini adalah sunnatullah yang terjadi semenjak Adam diciptakan hingga hari ini. Ini adalah sunnah Allah. Sunnah Allah ni kita kata apa? Memang sudah kata undang-undang Allah.
Dah, memang tetap sunnatullah yang terjadi semenjak Adam diciptakan hingga hari kiamat. Kematian tidak boleh dihindari dan dihalau manusia. Kematian tidak boleh dijauhi, dihindari dan tidak boleh dihalau manusia. Manusia tak boleh halau. Meskipun manusia diberi ilmu yang tinggi serta ilmu kedokteran yang autopsi boleh mengetahui rahsia-rahsia tubuh. Bahkan walaupun ilmu pengetahuan telah berhasil memecahkan rumus DNA dan strukturnya. Kan kita lihat kemajuan dulu kita tak pernah dengar DNA sekarang. Kan? Allah telah memberikan batas-batas ilmu pengetahuan pada akal manusia. Batasan-batasan tersebut boleh kalau bisa lebih maju, boleh lebih maju dari apa yang telah dicapai sama sekarang. Meskipun kita sangat kagum terhadap penemuan ilmiah yang terjadi dalam segala bidang hidup ini bidang, namun pada akhirnya akal akan berhenti pada batasan-batasan yang telah diberikan. Karena ada batasnya. Allah mengetahui batasan-batasan paling tinggi dalam akal. Allah akan berhenti setelah mencapai batas kepikunan dan kematian. Pikun ni apa? Tua apa? Tua kan? Batas pikun. Akal tak boleh menghindar. Bila tua memang, tua dah ni lah ni. Dah lupa ni. Banyak dah lupa. Apa yang tak boleh. Allahu Akbar. Dulu masa kita orang kata apa, baca sekali boleh ingat macam tu. Kita tak guna betul-betul masa tu. Nyesal tak guna dah. Akal tak boleh menghindar, tidak bisa menghindar dan menghilangkan batas-batas tersebut. Bahkan ia tak boleh mengetahui rahsia-rahsianya. Air mani yang berkembang menjadi kehidupan, kepikunan dan kematian. Kehidupan, lepas itu tua, lepas itu mati. Ialah salah satu sunnatullah yang ada dalam kehidupan dan alam semesta ini. Udara misalnya, ia terdiri dari oksigen, hidrogen dan karbon yang diperlukan sebuah kehidupan. Seluruh manusia tak ada yang boleh mengubah sunnatullah. Seluruh manusia tak ada yang boleh mengubah sunnatullah yang telah diciptakan Allah. Apa yang terjadi pada udara akan terjadi pula pada air dan tanah. Contoh dalam hal itu banyak sekali. Segala sesuatu kecil ataupun besar merupakan bahagian sunnatullah yang tak boleh diubah hingga hari kiamat. Kecil atau besar, segala sesuatu kecil atau apa-apa saja merupakan bahagian sunnatullah yang tak boleh diubah hingga hari kiamat. Buktinya, sejarah panjang peradaban manusia yang tak sedikit pun mampu mengubah sunnatullah. Allah telah menjelaskan aturannya dalam kehidupan tempat manusia hidup semenjak dia diciptakan, semenjak dia menciptakan kehidupan tersebut sehingga hari kiamat. Allah berfirman, sunnatullah fil ladzina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dulu, dan adalah ketetapan Allah itu satu ketetapan yang pasti berlaku dalam suratul Ahzab ayat 38. Kalau boleh kita faham sikit sunnatullah yang Allah maksudkan di dalam ayat suratul Ahzab 38 ni. Kan Nabi ada satu ketika dia berkahwin dengan siapa? Dengan isteri anak angkat dia, Zaid bin Harisah ya. Ini juga dinamakan sunnatullah, kehendak Allah ni. Sunnatullah. Bukan saja jadi macam tu. Sampai disebut, dicatat di dalam Al-Quran.
Mana Nabi telah sebelum tu dia berkahwin dengan siapa? Zaid bin Harisah ni, apa ni namanya, Zainab binti Jahsh. Oh, Zainab binti Jahsh. Cantik. Ada orangnya cantik. Comel. Kahwin dengan Zaid bin Harisah yang tak berapa cantik. Jadi maknanya rumah tangga mereka ini tidak berapa ni lah. Tak berapa Sebab bahaya. Zainab macam tak berapa suka lah. Tapi ini adalah sunnatullah, Allah nak jadikan benda tu. Itu tujuan dia, ada hikmah. Sehingga terjadi perceraian lah. Jadi perceraian di antara Zaid dengan Zainab bin Jahsh. Oh, tu dia Jadi itu Allah suruh Nabi kahwin dengan wahyu lah. Allah suruh Nabi kahwin dengan Zainab. macam menantu angkat dia tadi. Sebenarnya sebab Tadi hukum. selama ni zaman jahiliah lah kira. Kerana selama ni orang menyangka Zaid bin Harisah tu adalah boleh dianggap sebagai anak Rasulullah. Ada disebut dalam Quran. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Allah nafikan. Muhammad itu bukan bapa bagi salah seorang daripada kamu. Mana bukan bapa bagi Zaid itu bukan. Sebab itu nak di sini sunnatullah nak menentukan apa makna bila Zainab binti Zaid bin Harisah itu bukan anak Nabi, maka dia bolehlah berkahwin dengan isteri bekas Zaid isteri. tu. Padahalnya kalau dianggap anak tak boleh lah menantu kan. Jadi nak hapuskan hukum tu daripada apa ni, daripada Pemikiran orang-orang waktu tu kan. orang-orang kafir, orang musyrik pada itu. So anak angkat tak boleh dibuat macam anak. Hukumnya tak sama. Itulah sunnatullah yang ada dalam ayat tadi itu. Itu adalah Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah. Sunnatullahi fil ladzina khalu min qabl kana amrullahi qadaran maqdura. Ayat atas itu sebelum pada sunnatullah itu maka na 'alan nabi min harajim fima faradallahu lahu. Tidak ada keberatan bagi Nabi pada apa yang Allah fardukan kepada dia. Jadi tidak keberatan bagi Nabi untuk menunaikan perintah Allah kepada dia. Maka na'alan Nabi min harajin, tidak keberatan fima faradallahu lahu, pada apa yang Allah fardukan kepada dia. Itu Allah perintahkan kepada dia supaya berkahwin dengan Zainab bin Jahsh. Kemudian perkataan sunnatullah juga datang selepas itu dalam ayat surah Ghafir ayat 85. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Itulah sunnatullah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Wa khasira hunalikal kafir. Ini pun dikatakan sunnatullah juga. Itulah mengenai apa kat sini. Nanti ayat sebelum la illam yantahil munafiqun. Itu kata sini kalau orang-orang munafik tidak berhenti menyebarkan berita palsu. Lam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Kalau orang munafik tidak berhenti, kalau sekiranya orang yang di dalam hati mereka ada penyakit,
Dan begitu juga orang-orang yang menyebar berita murdifun itu orang yang menyebarkan berita. Jaga ada ayat dia. Ayat Kafir ayat 80. Tidak berhenti menyebarkan berita palsu. Tidak berhenti. Maka tidak adalah berguna bagi mereka iman mereka tak kala mereka melihat azab kami, ketetapan sunatullah yang sungguh telah berlaku pada hamba-Nya. Ini cerita apa sebelum tak cerita Betul lah. Betul. Jadi maknanya mereka-mereka yang orang-orang munafik lah ni, yang apa ni, yang menyebar berita palsu, yang menyakiti Nabi kan. Maknanya mereka ini Allah akan kenakan kepada mereka azab lah. Apabila mereka melihat azab tu, itu adalah sunnat Allah. Siapa yang melakukan menyakitkan Nabi, Mereka memperolok-olokkan kan semua tu, mereka akan menerima azab. Menerima azab tu adalah sunnah Allah. Sunnat Allah fil ladzina khalau min qabl an tajida li sunnatillah tabdila. Sunnat Allah allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalikal kafir. Kata manfaat dah bagi mereka. Iman mereka tidak manfaat apabila mereka diperlihatkan azab Allah di sana. Waktu itu binasalah orang-orang kafir. Ini sunnat Allah atas mereka itu ialah setelah mereka melakukan menimpakan azab sunatullah. Allah menimpakan azab itu adalah sebagai sunnah Allah pas kepada mereka bukan keburukan terhadap Nabi. Sunnatullah fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu sekali tidak akan mendapatkan perubahan pada sunnah. Sunnah Allah tidak boleh berubah. Dia tetap dan mesti akan berlaku. Pada zaman dahulu, manusia belum berhasil merumuskan ilmu pengetahuan yang didapatkan pada 3 abad kebelakangan ini. Manusia akhirnya boleh mengetahui sel hingga boleh membuat cloning domba, cloning pada kambing biri-birian. Oh, dia clone kan? Clone kan? Tanpa menggunakan air mani. Clone kan? Tanpa guna air mani. Seperti yang terkenal dengan istilah cloning domba, doli. Mati kan? Akhirnya kambing mati. Tak percaya. Selain itu, manusia juga boleh mengetahui ilmu genetik hingga boleh menguak penyakit-penyakit. Mana hingga boleh Menghindar. Menguak penyakit-penyakit berbahaya. Misalnya kanser, AIDS, influenza dan sebagainya. Bahkan kita boleh memprediksi manusia akan mendapatkan ilmu yang lebih besar pada abad-abad selanjutnya kerana ilmu pengetahuan dan penemuan alam tak memiliki batasan tertentu. Namun pada akhirnya pengetahuan manusia akan tetap berada dalam batasan yang dikehendaki oleh Allah. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas, sedangkan ilmu pengetahuan tidak memiliki batas. Allah berfirman, "Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa." Makna dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki. Ilmu Allah itu luas, banyak. Ya Allah bagi kepada mereka ini Apa yang dikehendaki? apa yang dikehendaki. Allah itu kalau mereka tahu pun, mereka ada ilmu pun, ilmu yang Allah kehendaki saja. Dekat tu saja. Ada berbagai keterangan Al-Quran yang menjelaskan sebelum hari kiamat manusia akan mencapai puncak kemajuan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari akal. Jika kita kembali kepada manusia dan kemampuan untuk mengkontrol jasadnya, kita percaya manusia boleh memecahkan rumus jasad
tersebut seluruhnya. Bahkan boleh jadi manusia mengetahuinya dengan sangat rinci. Rinci apa ni? Tak ada yang boleh menghalang ilmu pengetahuan untuk menguak segala rahsia. Menguak dan menyingkap segala rahsia yang terpendam kecuali dua hal. Tua, pikun tua dan kematian. Sebab selain terhadap dua hal itu, Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan kebalikannya. Setiap penyakit ada ubatnya, baik itu diketahui orang maupun tidak. Rasulullah telah menjelaskan kepada kita dalam riwayat Abu Sa'id, Inna Allah Ta'ala lam yanzil da'an illa anzala lahu dawa' alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu illa as-sam wal maut. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan ubatnya. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan ubatnya. Baik ubat itu diketahui orang maupun tidak diketahui. Kecuali asam. Apa makna asam? Iaitu kematian. Itu yang tak tahu. Macam kita sekarang, penyakit ni ada ubat kan? Kan? Booster tu lah. Agaknya lah kan? Vaksin Dah lah tu. Boleh mengurangkan. Rasulullah telah menegaskan bahawa dengan usaha dan ilmu pengetahuan, manusia boleh mencapai tingkat paling tinggi dalam memahami jasad manusia. Sebab untuk menemukan ubat memerlukan penelitian yang rinci tentang jasad. Jika manusia boleh menemukan ubat setiap penyakit, ini berarti manusia boleh menyingkap rahsia-rahsia tubuh. Namun meskipun manusia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, mereka tidak boleh menemukan obat untuk lari dari kematian. Boleh lari dari, tak ada ubat. Tak ada ubat. Bagaimana Rasulullah menegaskan dalam hadis yang lain bahawa manusia tidak akan pernah boleh menemukan ubat itu. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala lam yanzil da'an illa anzala lahu shifa illa al-haram wa alaikum bi albanil baqar fa innaha tarummu min kulli syajar. Saya pun baru ni dengar ni. Semuanya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan ubat. Setiap penyakit ada ubat. Kecuali tua. Haram ni. Tua, haram. Haram ni tua. Hendaklah kalian minum susu sapi. Kena minum susu lembu. Kerana ia makan dari setiap pohon. Kena minum susu. Kena minum susu lembu. Awet muda lah kot dah. Makan dari setiap pohon. Hadis ni adalah Al-Albani mensahihkannya dalam Sahihul Jami'. Inilah yang baru dengar, hendaklah kalian minum susu sapi. Allah, saya tak suka kerana susu. ia makan dari setiap pohon. Ini mana proses? Dia nak yang fresh ke dari Susu fresh? Mungkin lah kan. Kan? Susu. Susu lah pun ni proses dah. Yalah. Tapi masih juga Sebab susu. dalam maksud dia ni agaknya yang baru diperah takut kan Ustazah? Dalam satu mana ada. Mana ada, maksud tu mana ada kondisi Tak apa? lagi kan. Simpan lama, perah minum kot. Kalau kita boleh giat apa, kalau maknanya sekarang ni dah proses. Tu simpan lama. Masih juga lah. Masih susu lembu. Susu lembu. Macam susu yang diiklankan untuk kita kan. Untuk Adrenalin semua tu lah. Kan. Pokoknya Nabi tahu pada dulu. Dia pun dah ada lah. Segala sesuatu yang diciptakan Allah di dunia, baik di langit, bumi maupun dalam diri manusia, memiliki umur masing-masing. Hal ini adalah sunnatullah yang tidak boleh diganti dan diubah. Allah berfirman, sunnatullahi fil ladzina khalu min qabl. Jadilah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnatullah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan perubahan pada sunnatullah. Tua, pikun. Tua dan kematian ialah dua hal yang pikun, haram. Jadi itu haram.
Bukan ha kan? Itu maknanya. Al-haram. Dalam hadis kata, Saya pergi hantar balik ke dia. Syababika qabla haramika. Katanya, mereka nampak kamar. Salah satunya itu, pada masa muda kamu, apa kamu buat sebelum kamu tua? Syababaka qabla haramika. Haramika. Haram. Itu makna tua. Jadi, tua dan kematian ialah dua hal yang tak boleh dihindari. Tak boleh kita elak daripada dia. Sunnatullah tersebut ialah kehendak Allah terhadap manusia. Sebab dunia bukan tujuan. Dunia bukan tujuan. Kita dah sentuh dari itu. Jauh Kita lagi. dijadikan untuk akhirat. Dunia dijadikan untuk kita. Jadi makna dunia tu bukan tujuan. Sebab tujuan kita, goal kita tu Guna dunia ni untuk kesana. untuk kesana kan. Melainkan sarana meraih apa yang Allah kehendaki. Akhirat ialah tujuan dari keberadaan manusia. Dan diciptakannya seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Tempat manusia yang kekal ialah syurga atau neraka. Allah. Itu sebab tu dah dijadikan untuk akhirat. Sedangkan dunia hanyalah tempat persinggahan sementara atau terminal untuk beristirahat. Ia bagaikan seorang yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi Singgah khayal. kejap. Agar manusia tak memiliki alasan untuk berdalih di hadapan Allah. Supaya manusia tak ada alasan untuk berdalih di hadapan Allah, maka Allah utuskan para nabi. Diutuslah para nabi dengan membawa kabar gembira tentang rahmat Allah. Kabar gembira, basyira. Wa nazira. Membawa kabar gembira, basyira tentang rahmat Allah di akhirat. Dan peringatan, wa nazira, peringatan tentang kenikmatan dunia yang sehingga manusia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan untuk kemudian terlena dengan mewujudkan segala keinginan syahwatnya serta lupa atau sengaja melupakan akhirat dan kehidupan pasca kematian. Mereka melihat kematian sebagai kejadian yang benar-benar akan terjadi dan tak boleh dihindari. Sedangkan akhirat dianggap tak akan pernah terjadi. Ada orang anggap macam tu. Ingat mati habis. Mati habis ya. Ada. Itu sama Kepercayaan sekali dia pun. kepercayaan orang kafir lah kan. Orang kita pun ada yang Yang etis tu macam yang tu. etis tu kata tak ada Dah akhir. mati. Tak habis tak ada apa dah. Dampaknya ialah ketidakpercayaan kepada Allah dan beranggapan bahawa Allah tidak akan mengembalikan mereka di akhirat. Kerana kematian ialah akhir kehidupan material. Manusia harus merenung sejenak dengan fikiran yang jernih dan akal yang sehat. Sebab manusia manapun dan apapun keyakinannya pasti akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi setelah kematian? Akan tetapi seorang beriman akan yakin. Ia akan dikembalikan kepada Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan pada hari kiamat orang kafir akan berkata, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Suratul Mulk. Kan? Sebab itu dia. Kita baca tu sebab kita ingat. Kita ingat. Apa makna dia? Dan mereka berkata sekiranya menyesal lah ni. Kalau orang kafir ke, orang buat dosa banyak ke, mereka berkata sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan. Dulu kami duduk di dunia dulu ni, kami pendengar, kami suka dengar TV agama, kami suka dengar ceramah agama atau memikirkan peringatan itu. Peringatanlah tu kat kita. Niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, jauhkan kami daripada as-sa'ir. Allah menyebutkan setiap orang yang masuk neraka sebagai orang yang tidak memiliki akal dan pendengar. tidak memiliki.
yang masuk neraka tu sebagai orang yang tak memiliki akal dan pendengaran. Makna ada akal, ada pendengaran tapi tak mau guna untuk kebaikan tu. Orang yang akan masuk neraka pasti tidak pernah bertanya terhadap diri sendiri tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Orang yang akan masuk neraka tu dia tak pernah tanya terhadap diri sendiri tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Kerana jika dia bertanya, pasti akan mendapatkan kebenaran sehingga menghantarkan kepadanya keberuntungan dan kebahagiaan. Kalau ditanya, mana dia sedar lah. Mana bila dia sedar, mana dia dapatlah kebenaran. Bila dia dapati kebenaran, maka itulah yang menghantarkan dia kepada keberuntungan dan kebahagiaan. Jika kita bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang akan terjadi setelah kematian, kita pasti akan menyiapkan dengan sebaik mungkin melindungi diri kita dari panasnya api neraka. Apakah kematian adalah kebinasaan manusia? Apakah kematian itu adalah kebinasaan manusia? Pada hakikatnya Allah tidak menciptakan manusia untuk binasa, tetapi untuk kekal. Kematian bukanlah kebinasaan, sebab jiwa dan roh akan tetap ada dan kembali kepada penciptanya. Oh, ni dia. Kan? Jawapan dia. Jawapan dia manusia, Allah tidak menciptakan manusia untuk binasa, tapi untuk kekal. Kematian bukanlah kebinasaan, sebab jiwa dan roh akan tetap ada. Jiwa dan roh akan tetap ada dan kembali kepada penciptanya. Allah berfirman. Kita baca dalam surah apa itu ni? Al-Fajr. Al-Fajr kan akhir ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapa yang akan mendapat jiwa yang tenang ni? Itulah orang-orang yang beriman. Nak engkau Irji'i ila rabbiki. Orang belajar bahasa Arab tengok ya. Iza an-nafsu tu adalah muannas. Sebab dia kata jiwa yang mutmainnah. Dia tak kata mutmain. Dia ada ta marbutah tu menunjukkan an-nafsu ialah muannas. Dia anggap sebagai isim yang muannas. Jadi kita belajar itu apa? Dia apa? Dia anggap muannas dalam kelas tu. Yang ada dalam buku tu, yang ada dalam ayat Quran tu. Oh, tak pilih exam. Oh, tu dia tu. Mana Cik Faizah? Jawab kan? Izzah kan? Dari Pak. Yang kita baca dalam Kaedah pusat. kaedah kusar kita tu. Apa ni perkataan apa? Allah. Apa tadi dah? Perkataan yang kita kata asa, perkataan asa. Tongkat Nabi Musa kan. Dia anggap sebagai muannas. Ada ta marbutah. Asa insad alif. So di mana exceptional lah tu. Yang Musa kata aku guna untuk apa? Ahushu biha. Aku gunakan untuk biha dengan tongkat tu lah. Biha. Halau wanami. Kan aku halau. Pada kambing-kambing. Yang tu batu tu pun jaga asok kal hajar. Asal. Irji'i. Sebab tu dia kata irji'i. Dia guna fi'il amar untuk muannas. Kalau laki-laki irji', kalau muzakkar irji'. Dia kata irji'i ila rabbiki pula lagi. Rabbiki. Ki balik kepada an-nafs. Ki itu adalah balik kepada an-nafs yang muannas. Kalau tidak dia kata rabbika. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Ya? Hati yang puas, radiyatan. Dia tak kata radin, mardi. Dia letak ta tu menunjukkan diri, nafsu. Dalam keadaan hati yang redha, hati yang puas dan diredha. Redha dan diredha. Hati itu redha dan diredha. Mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli jannat. Jadi kembali kepada Allah bukanlah kebinasaan. Nah, kematian tu bukan makna kebinasaan. Sebab roh
akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukanlah kebinasaan, melainkan perpindahan. Kita perpindahan dari satu fasa kehidupan pada kehidupan yang lain. Pada kehidupan di dunia, pada kehidupan di alam barzakh. Perpindahan di antara kehidupan tersebut tidak boleh kita ketahui sebab ia hanya pengetahuan Allah, diketahui oleh Allah. Kenyataan di atas ialah kenyataan pertama yang harus diketahui manusia, iaitu Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup di dunia dengan segala kemanisan, kepahitan, kebahagiaan dan kesengsaraan, untuk kemudian mati dalam waktu yang tidak ada akhirnya. Dengan demikian manusia harus menyiapkan dirinya agar menjadi golongan yang paling tinggi. Jika kenyataan tersebut tidak difahami manusia, mereka telah merendahkan kemuliaan Allah dan menganggapnya sedang melakukan senda gurau. Padahal Allah tidak seperti itu. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan bukan dijadikan hidup kita ini sia-sia saja untuk main-main saja, kan? Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Allah tanya, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami ciptakan kamu secara main-main? Abasa, Ini apa tanpa sebarang hikmah. Mana main-main? Tanpa sebarang hikmah, tak ada hikmahnya. Dan kamu menyangka wa annakum ilaina la turja'un. Dan kamu menyangka bahwasanya kamu tidak dikembalikan kepada kami, yakni kepada Allah. Sini apa ni? Maknanya kita bukanlah Allah. Bukan kita di sini, bukan kita Oh tadi apa beli tadi? bukan untuk seronok-seronok, untuk hidup di dunia ini dengan segala kemanisannya, kepahitan, kebahagiaan dan kesengsaraan, untuk kemudian mati dalam waktu yang tidak ada akhirnya. Dengan demikian manusia harus menyiapkan dirinya agar menjadi golongan yang paling tinggi. Jika kenyataan tersebut tidak difahami manusia, maka ia telah merendahkan kemuliaan Allah dan menganggapnya sedang melakukan senda gurau. Seolah Allah main-main sajalah. Tak ada hikmahnya, tak ada apa hikmahnya. Afa hasibtum? Adakah betul? Adakah kamu mengira? Hisab, adakah kamu mengira, kamu sangka bahawa sesungguhnya kami ciptakan annama khalaqnakum, kami ciptakan kamu abasa, secara main-main, tanpa ada sebarang hikmah. Dan kamu menyangka wa annakum ilaina la turja'un, dan bahawa kamu tidak akan dikembali kepada kami. Kamu sangka begitu ke? وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua langit dan bumi itu dengan main-main, sia-sia saja, tak ada. main-main. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, kalau nak kata nak main-main saja, kami tentu membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, itulah kami telah melakukan. Karena kalau kami nak mengambil sesuatu secara main-main, maksudnya apa? Maksudnya apa sini? Kalau kami nak mengambil satu permainan, kami tentu buatnya di sisi kami. Kalau dalam tafsir dia kata nak main-mainnya mana dengan adanya isteri kan, dengan adanya isteri atau anak-anak. Sebab isteri, anak-anak ni adalah sebagai Mengambil dunia ni, maknanya sebagai benda yang main-main lah, isteri dan anak-anak kan. Kita rasa bahagia dengan isteri dan anak. Kalau aku nak buat macam tu lah, lattakhaznahu min ladunna, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Allah kata tentulah kami ambil daripada sisi kami. Kalau di sisi Tuhan tu siapa dia? Malaikat lah kan, malaikat.
yang dekat dengan Allah. In kunna fa'ilin. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukan. Kedua ayat di atas menegaskan Allah tidak akan menciptakan manusia, langit dan bumi hanya untuk bersenda gurau. Sejarah manusia yang panjang telah menegaskan manusia tidak akan boleh terhindar dari kematian. Apapun kedudukan yang dimilikinya, jabatan, kekuasaan serta harta tidak akan bermanfaat dan memberikan syafaat kepada manusia. Seorang pun tidak ada yang boleh menghindari kematian. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan, walaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 86-87. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, walaula in kuntum ghayra madinin, kalau kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada jasadnya. Kalau kamu kata Allah tak kuasa atas kamu, tidak ada kuasa atas kamu, kenapa kamu tak boleh kembalikan nyawa itu kepada jasad dia? Tarji'unaha, jika kamu in kuntum shadiqin. Itulah makna menunjukkan kamu tidak ada kuasa, Allah yang maha kuasa. Sebagai penegasan hal di atas, tidak ada seorang pun yang boleh menghindari kematian, meskipun orang tersebut berada dalam benteng yang sangat kukuh. Allah berfirman, Ainama takunu, di mana saja kamu berada, dalam surah An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, Ainama, di mana saja. Aina kan, Aina di mana kan? Di mana saja, Ainama takunu, di mana saja kamu berada, yudrikkumul maut, kematian akan menghampiri kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Allah telah memberitahukan kepada Rasulullah bahawa beliau akan meninggal. Seperti para nabi terdahulu, Allah tidak mengecualikan seorang nabi pun, meskipun dia memanjangkan umur sebahagian dari mereka. Seperti Nabi Nuh yang berusia 950 tahun. Allah berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa ayyim mitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan seorang manusia pun sebelum kamu, ya Muhammad, hidup abadi, khuld, hidup kekal. Afa ayyim mitta fahumul khalidun. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Afa ayyim mitta fahumul khalidun. Ayat selanjutnya menjelaskan tentang hukum dan sunnatullah yang tidak akan berubah. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Kita baca tadi separuh, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji, nabluukum, bala, kami akan menguji. Nablu tu dia punya rootnya bala. Ya belu, nablu. Kami akan menguji kamu dengan keburukan, bisyarri wal khair, dan kebaikan sebagai cobaan, fitnatan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kematian ialah kenyataan yang tak boleh dihindari. Ia tidak termasuk perkara ghaib, namun kenyataan yang boleh dilihat. Beratus kali kita menyaksikan kematian terjadi pada orang yang paling dekat dengan kita. Dengan demikian, pasrah menerima kematian ialah hal logiknya. Logiklah. Jika ada orang yang tak percaya pada kematian dan berfikir akan hidup selamanya, ia pasti orang gila. Kematian yang kita kenal boleh terjadi dalam beberapa bentuk. Dia nak cakapkan beberapa jenis kematian, bentuk kematian. Ada orang suka, ada orang tak suka kan. Kematian yang kita kenal boleh terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, ada orang yang mencintai. Ada orang yang mencintai kematian, tidak ingin hidup lebih lama di dunia dan berharap segera kembali kepada Allah. Mereka ialah orang yang sentiasa taat beribadah dan menyembah Allah. Ini satu kumpulan. Ada pula orang yang ingin dipanjangkan umurnya
Orang seperti ini ialah orang yang mencampur adukkan amal soleh dan amal jelek, amal yang buruk. Dah kat tu. Ada pula, ni yang ketiga, ada pula orang yang merasa nyaman dengan kehidupan dunia. Orang seperti ini hanya menginginkan kenikmatan dunia dan tidak berharap untuk bertemu dengan Allah. Tiga cara lah, tiga kumpulan lah. Yang pertama dan yang kedua, kan? Para ulama soleh ilmu ada pula yang dipanjangkan umurnya. Orang yang mencampur adukkan amal soleh dan amal yang tak soleh. Kalau tampil lah kot lah. Semua setuju lah. Tengah-tengah. Ya Allah. Berjalan naik sikit. Berjalan naik sikit. Dah umur macam ni tak ada rekod. Waktu muda tu mungkinlah kita duduk tengah-tengah. Nah, ni Allah sebut dalam ayat. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya terhadap pertemuan dengan kami, la yarjuna liqa'ana, kan kita selalu jumpa. Yarjuna liqa'ana, tidak mengharap pertemuan dengan kami dan merasa puas, waradu, merasa puas, redha, merasa puas bil hayatid dunya, dengan kehidupan di dunia, watma'annu, serta merasa tenteram. Jadi kita kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, inilah perkataan dia, fi'il dia, watma'annu biha, dan merasa puas dengan kehidupan di dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melalaikan, ini support lagi, melalaikan, wallazina hum an ayatina ghafilun. Ghafilun tu lalai tu, melalaikan ayat-ayat kami, maka mereka itu tempatnya adalah neraka sebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Ada pula orang yang sangat membenci kematian sebab perbuatan jelek, kezaliman dan maksiat yang dilakukannya. Allah memasukkan Yahudi sebagai manusia golongan ini. Benci kematian orang Yahudi, ya. Ini kumpulan lain tak? Kumpulan keempat tak? Ada pula orang yang sangat membenci kematian. Boleh letak yang keempat ni. Sebab perbuatan tak elok dia, perbuatan buruk dia, kezaliman dan maksiat yang dilakukannya. Allah memasukkan Yahudi sebagai manusia golongan ini. Mereka ialah orang-orang yang dimurkai, yang Allah sebut maghdub, dimurkai Allah. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya lillah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mengaku, in za'amtum, jika kamu mengaku bahawa sesungguhnya annakum, bahawa sesungguhnya kamu sahajalah kekasih Allah, auliya ulillah, kekasih Allah, min dunin nas, bukan manusia yang lain. Yang lain bukan kekasih Allah. Kami kekasih Allah, orang Yahudi kata. Kan dia ingat dia tinggi. Betul, Allah kata kat dia apa? Maka harapkanlah kematian. Fatamannaul maut. Harapkanlah kematianmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. In kuntum shadiqin. Kalau kamu dah jadi kekasih Allah, harapkanlah kematian. Dan mati pun kamu akan dapat kebaikan kalau kamu kekasih Allah. Maka tidak akan mengharapkan kematian. Bala yatamannawnahu abadan. Yang sebenarnya mereka tidak
Mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya. Itu yang kata mereka benci kematian tu. Mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya. Orang Yahudi ni. Sebab apa? Kejahatan yang telah mereka buat dengan tangan mereka. La yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Dengan perbuatan mereka dengan tangan mereka sendiri. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Suratul Jumaah. Okey. Bentuk dan jenis kematian. Bentuk dan jenis kematian. Secara umum, kematian ialah sama. Iaitu roh yang keluar dari jasad dengan sebab apapun. Ia boleh terjadi kerana pembuluh darah di saluran jantung dalam keadaan tubuh yang sehat, ketuaan, kecelakaan, penyakit, bunuh diri, pembunuhan dan mati syahid. Jika roh keluar dari jasad, manusia akan kehilangan hidupnya. Bagaimanapun keadaan tubuh dia. Manusia akan kehilangan hidupnya. Bagaimanapun keadaan tubuh dia. Allah telah membuat cara kematian manusia berbeza-beza. Cara tersebut tak ada batasnya. Kondisi ini sama-sama terjadi baik terhadap orang kafir maupun mukmin, jahat maupun soleh. Jika kita perhatikan pasti akan terdapat hikmah yang sangat besar. Allah menjadikan cara kematian orang beriman dalam bentuk yang sama, iaitu terkesan, mudah dan penuh rahmat. Seperti mati ketika tidur atau duduk tanpa merasakan sakit. Sebaliknya Allah menjadikan kematian orang-orang kafir dalam bentuk yang sama, iaitu sengsara dan menyakitkan, seperti dibakar, diserang dan dibunuh secara mengejutkan. Ini berarti Allah telah menampakkan sesuatu yang bersifat ghaib. Mana sama aja kan kita mati ni. Ada yang nampak tenang, orang kafir pun kadang nampak tenang. Hilang dah. Sama halnya pembahagian rezeki. Jika Allah hanya memberikannya kepada orang mukmin dan menghalangi orang kafir memperolehinya, maka mereka akan beriman kerana ingin mendapatkan rezeki. Demikian pula kematian. Semua orang akan beriman hanya kerana ingin mati dalam keadaan tenang dan tidak ingin dalam keadaan sengsara. Oleh kerana itu Allah menjadikan kematian orang beriman dan kafir dalam bentuk lahiriah sama aja. Tak ada beza. Kita tengok segi lahir ni sama aja. Tengok ada yang tenang, ada yang tak tenang. Itu juga orang Kita Islam pun. Kata penulis ini, saya katakan bentuk lahiriah kerana hanya itu yang boleh dilihat mata. Kita tengok pun. Sedangkan mata memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Ada ayat yang menjelaskan Allah lebih dekat kepada orang yang mati daripada orang-orang yang ada di sebelahnya. Allah telah menjelaskan. Kita hanya boleh melihat hal-hal lahiriah saja. Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nahnu, kami. Belajar bahasa Arab jumpa nahnu. Nahnu dekat. yang dimaksud sini ialah Allah lah. Dan kami telah dekat kepadanya. Kami dekat kepada orang yang nak mati tu. Padanya daripada kamu. Kamu orang yang duduk tengok sekeliling tu. Tapi kamu tidak melihat. Allahumma. Boleh jadi kita melihat bentuk lahiriah kematian seseorang seperti azab. Memang kita tengok ada orang Kalau Islam teruknya. kan ada. Tapi padahal ia rahmat. Allah ampunkan ya. Dosa dia, Masya Allah. Bentuk lahiriah kematian seorang seperti azab. Padahal ia rahmat. Sebaliknya, boleh jadi kita lihat bentuk lahiriah kematian seseorang seperti rahmat. Padahal itu azab. Yelah, kita tak tahu, Masya Allah. Tapi padahal itu adalah. Kita terkadang melihat orang kafir dan orang fasik meninggal di atas ranjang atau katil dia seperti seorang pengantin yang tidur di atas katil pengantin. Namun Allah menyembunyikan azabnya. Sebenarnya Allah menyembunyikan azab dia dari kita agar hal-hal ghaib tidak ditampakkan kepada seorang pun. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim
daripada orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada sesuatu pun yang diwahyukan kepadanya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat mukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu pada hari ini. Kamu dibalas dengan seksaan yang menghinakan kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Surah Al-An'am. Yang mulakan ayat apa? Apa bunyinya? Sebaliknya, kita mendapati jiwa orang yang mukmin yang disucikan ketika meninggal akan diseru oleh Allah dengan ucapan tadilah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Walaupun bentuk kematiannya seperti tersiksa, seperti dibunuh, dibakar, tenggelam atau mati syahid. Atas dasar ini, orang yang mati syahid ialah orang yang mati menurut kita, tetapi hidup menurut Allah. Mati menurut kita tapi hidup menurut Allah. Apa maksudnya? Dia, orang mati syahid ni dia tak, sebenarnya dia bukan mati. Kita ada mati kan? Dia mati Menurut pada Allah Allah, dia dia tidak mati. hidup. Al-ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Atas dasar ini, orang yang mati syahid ialah orang yang mati menurut kita, tetapi hidup menurut Allah. Ayat di bawah tu lah ada sebut. Ini merupakan perbezaan di antara kemampuan penglihatan manusia dan kekuasaan Allah terhadap ilmu. Namun, hal di atas tidaklah mutlak. Kata pengarang, saya hanya mengatakan ada fenomena lahiriah yang ditampakkan dan fenomena batiniah yang disembunyikan kepada kita. Ada banyak hadis menjelaskan jika ada orang beriman yang merasakan kesulitan ketika meninggal itu akan menjadi penebus dosanya jika Allah menakdirkan orang tersebut meninggal kerana dibunuh, dibakar atau tenggelam. Ia telah mendapatkan mati syahid kecil, namun bukan mati syahid besar yang hanya terjadi di medan pertempuran di jalan Allah. Syahid besar maknanya Yang berperang. medan pertempuran saja. Jika ada orang beriman meninggal dengan cara tenggelam, dia mati syahid. Tetapi ia tetap harus dimandikan, dikafani dan disalatkan. Ia tidak hidup seperti syuhada yang gugur di jalan Allah. Sebagaimana Allah firman, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, kerana mereka hidup di sisi Rabb-Nya dengan mendapat rezeki. Allah memberikan pahala syuhada kerana ia merasakan kesakitan ketika mati. Allah memberikan pahala syuhada, orang syahid itu pahala syuhada kerana dia merasakan kesakitan ketika mati. Misalnya orang yang mati kerana penyakit yang menyerang perut atau mempertahankan harta dan kehormatannya. Banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Meskipun demikian, Rasulullah telah menjelaskan kepada kita bahawa orang beriman boleh menghindarkan diri dari kematian yang keadaan lahiriahnya buruk, iaitu dengan mengerjakan amal kebaikan di dunia. Rasulullah ada sebut, mana kalau nak hindar diri daripada kematian yang buruk, ada amalan-amalan dia. Itu dengan mengerjakan amal kebaikan di dunia. Rasulullah bersabda, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'us su' wal afat wal halakat. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah." Perbuatan-perbuatan baik, sana'i'ul ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik akan dihindarkan kematian yang buruk. Akan menghindarkan kematian yang buruk. Kita buat baik akan menghindarkan kematian yang buruk. Penyakit dan kebinasaan. Wal afat wal halakat. Ahli kebaikan di dunia adalah ahli kebaikan di akhirat. Ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Sedekah yang diberikan secara diam-diam dengan mengharap keridaan Allah akan menghilangkan murka Allah, sehingga hal tersebut juga akan menghindarkan dari kematian yang buruk. Kan? Salah satunya kita ni umumnya ialah kita buat baik
Di akhirat pun kita dapat. Tapi yang Rasulullah sebut di sini jelas, sadaqatus sirri tudfi'u ghadaballah. Sedekah yang diam-diam akan menghilangkan murka Allah. Boleh menghindarkan kita daripada mati dalam keadaan yang buruk. Termasuk dalam mati syahid ialah orang yang dibunuh kerana mempertahankan nyawa, harta, kehormatan, agama dan keluarga. Rasulullah bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahidun, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahli fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh kerana hartanya, ia adalah syahid. Barang siapa dibunuh kerana darahnya, dam, duna damihi, kerana darahnya, maka ia adalah syahid. Siapa yang dibunuh kerana agamanya, duna dinihi, din, agamanya, dia adalah syahid. Waman qutila duna ahlihi, barang siapa yang dibunuh kerana keluarganya, ia adalah syahid. Bagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, orang yang mati syahid dalam agama Islam bukan hanya orang yang mempertahankan nyawa, harta dan keluarganya, tetapi mencakup hal-hal yang lain. Dari Jabir bin Atiq diriwayatkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, "Asy-syahadatu sab'un." Mati syahid selain terbunuh di jalan Allah, maknanya syahid kecil lah. Ada 7. Asy-syahadatu sab'un siwal qatlu fi sabilillah, ada 7. 1, al-mabtun. Ada makna al-mabtun, orang yang sakit perut. Syahid. Mabtun. Ada batunun tu lah kan. Mabtun, orang sakit perut. Syahid. Betul. Saya tanya mak ustaz apa ada sikit. Lembut. Sakit lembut. Syahid, syahid kecil. Syahid kecil lah. Yang tenggelam. Orang yang tenggelam. Al-ghariq. Tenggelam. Adalah syahid. Wa sahibu zatil jambi. Dan sakit pinggang. Adalah syahid. Al-mat'un, orang yang ditikam. Tu'ana, ditikam, adalah syahid. Yang mati kena bunuh tu. Mati Yang sebelum. kena tikam tu. Ya. Syahid kecil. Walaupun kita Kecil tahu lah. dia tak berapa beramal ibadat. Dan syaratnya dia kena Beribadat lah. Beriman. Kalau macam tu banyak lah orang. Cik Timah. Sahibul harib, terbakar. Wallazi yamutu tahtal harami, yang meninggal di bawah runtuhan. Banyak kan sekarang ni. Syahid. Wal mar'atu tamutu bi jam'in syahidun, dan wanita yang meninggal kerana hamil. Dia Tak ada harapan kita. Ambil mati. Demikianlah kita akan mendapatkan kematian tidak memiliki aturan baku, aturan tertentu lah, baik dalam bentuk umur, jenis, orang beriman maupun orang kafir derhaka. Ini merupakan sunnatullah yang terjadi atas seluruh makhluk di alam semesta. Hingga hari kiamat kita tidak akan mendapatkan sunnatullah tersebut berubah. Sunnatullah tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, namun berasal dari ilmu Allah yang absolut dalam ciptaannya yang mulia, yang mutlak. Di dalam banyak ayat Al-Quran Allah telah menjelaskan perintah dan kehendaknya terhadap makhluk ciptaan. Nak habis kan? Sikit lagi kan? Belum masak. Mengapa manusia benci kematian? Kita tengok siapa kematian. Alasan. Kebanyakan takut kan? Takut kan? Allah menciptakan manusia dengan tabiat membenci kematian. Menciptakan manusia dengan tabiat. Salah, Allah bagi ya. Kebencian minimal ialah manusia tak mementingkan kematian daripada kehidupan. Allah telah berfirman di dalam hadis qudsi lah ni. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu taraddudi an wafatil mu'min li'annahu yakrahul mauta wa akrahum musa'atahu. Aku tidak pernah ragu, Allah kata dalam hadis qudsi, aku tidak pernah ragu untuk melakukan sesuatu yang aku perbuat
seperti keraguanku untuk mewafatkan atau mencabut nyawa seorang muslim. Ia pasti membenci kematian, padahal aku tidak ingin menyakiti. Tentu sekali Allah sayang kat kita. Agar manusia boleh memakmurkan alam. Jadi Allah bagi manusia perasaan cinta kepada hidup, Boleh benci untuk kepada kematian. untuk memakmurkan Jadi, alam lah. Ni kalau Tujuannya untuk memakmurkan alam semesta dan mengisi kehidupannya, kehidupan manusia ni. Allah memberikan mereka rasa cinta hidup. Allah pun memberikan rezeki dan anak dalam kehidupan ini, sehingga mereka semakin senang untuk hidup dan terus berusaha mencari rezeki untuk anak mereka. Allah telah menjadikan usaha manusia sebagai sebuah keharusan. Manusia harus mencari makan, tempat tinggal dan boleh melindungi diri dari panas dan dingin, serta menjaga tubuh agar tidak diserang penyakit. Di samping itu, Nabi juga mengajarkan manusia agar selalu berusaha di dunia tanpa merasa pesimis dan sedih. Ibnu Malik menuturkan bahawa Rasulullah bersabda, "In qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah fa in istata'a an yaghrisaha falyaghrisha." Jika hari kiamat datang sedangkan di tangan kalian ada biji kurma, jika boleh ditanam, tanamlah. Kerana Allah memberikan insting kepada manusia untuk mempertahankan hidup. Allah pun tidak menekan insting tersebut, tetapi mengarahkannya agar manusia boleh mendapatkan dunia dan akhirat sekaligus. Jika Allah telah memberi manusia rasa cinta kepada dunia, harta dan anak, Allah pun memberikan penjelasan bahawa amal soleh lebih baik dan lebih kekal dari semua itu. Allah berfirman, "Al-mal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala." Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan yang kekal dan saleh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Maksudnya ialah ketaatan, ibadah, bertasbih dan berzikir mengingat Allah, kerana amalan-amalan tersebut kekal, sedangkan selainnya akan rosak. Beberapa ayat Al-Quran telah menegaskan tentang keseimbangan terbesar bagi orang-orang mukmin di dalam kehidupan dunia, sebab orang-orang beriman mengetahui ketika kembali kepada Allah, mereka akan kembali dengan penuh keredaan dan ketenangan, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka di akhirat. Mereka akan selalu mengingat firman Allah, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhan. Redha dan diredai. Balik kepada Tuhanmu dengan keadaan yang puas, redha dan diredai. Orang yang beriman tidak takut dan tidak merasa benci untuk bertemu Allah. Orang beriman. Kerana seluruh perbuatan yang mereka lakukan bukan perbuatan yang akan dimurkai Allah dan mengundang azab. Sementara orang-orang yang merugikan diri sendiri di dunia dan di akhirat dengan melakukan kemaksiatan dan kekafiran serta merasa nyaman dengan kehidupan dunia, mereka ialah orang-orang yang sangat membenci kematian. Orang ni yang benci kematian ni. Mana orang yang melakukan kemaksiatan, kafir, rasa seronok dengan kehidupan dunia. Ini mereka inilah yang sangat benci kematian. Mereka benci untuk bertemu Allah, bagaimana diterangkan di dalam hadis Qudsi. Qudsi lagi. Idza ahabba 'abdi liqa'i, jika Allah kata, jika hamba-Ku mencintai pertemuan denganku, aku pun merasa senang. Ahbabtu liqa'ahu, aku pun merasa suka seronok untuk bertemu dengannya. Dan wa idza kariha liqa'i, dan jika jika hamba-Ku ni benci bertemu denganku, aku pun benci untuk bertemu dengannya. Kita benci, Karih takut. takut sampai membawa pada makna benci. Kan? Jiwa mereka akan meninggalkan dunia dengan rasa benci dan takut. Jiwa mereka akan meninggalkan dunia dengan merasa benci dan takut.
dengan murka Allah yang telah menantinya. Mereka ialah orang-orang yang melupakan Allah hingga Allah pun melupakan mereka. Akal dan hati mereka telah sesat. Mereka boleh berupa orang-orang kafir atau orang-orang Islam. Mana mereka ni? Orang benci takut ni. Mereka boleh terdiri daripada orang-orang kafir atau orang-orang Islam yang durhaka. Orang Islam yang durhaka kerana sentiasa melakukan maksiat. Mereka pun benci untuk bertemu Allah hingga Allah pun benci untuk bertemu mereka. Dengan demikian mereka telah merugikan diri sendiri kerana tenggelam dalam lumuran dosa, maksiat dan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Allah berfirman, qad khaba man dassaha. Berarti Syamsi wa duhaha kan. Qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya orang yang mengotori diri itu telah rugi. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang berjaya ialah orang yang menyucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya orang yang mengotori jiwa itu, nafsu itu adalah rugi. Jika jiwa yang suci kembali kepada Allah dalam keadaan redha dan diredai, pemilik hati tersebut pun tidak akan merasa ketakutan. Malaikat akan menjamunya dengan penuh gembira dan Allah tidak akan melupakan kemuliaan. Sementara jiwa yang kotor tadi itu, pada khaba man dassaha, akan kembali kepada Allah dalam keadaan benci. Allah akan melupakan kemurahannya dan tidak akan memberikan kebaikan akhirat. Jiwa seperti itu akan kembali dalam keadaan hina dan kotor. Allah berfirman, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Dalam sajdah kan? Maka rasakanlah, zuqu. Tadi kita jumpa za'iqatul maut, kullu nafsin za'iqatul maut. Root kepada perkataan ini adalah zaqa, zal alif qa. Zuqu. Ini adalah fi'il amar dia. Zaqa. Nanti kita bahasa Arab nanti nak belajar fi'il yang ada huruf sakit ni. Ni fi'il ni ada huruf sakit ni. Zaqa, alif tu huruf sakit. Jadi bila fi'il amar dia bunyi zuq. Zuq. Zuq untuk seorang. Zuq. Zaqa. Zuq. Zuq, zaqa, zuqu. Untuk jamak antum kan. Maka rasakanlah olehmu seksa ini. Fazuqu, rasakanlah olehmu seksa ini. Disebabkan apa? Bima nasitum. Disebabkan kamu melupakan liqa'a yaumikum, pertemuan dengan harimu ini. Liqa'a, bertemu harimu ini, yaumikum hadza. Ini hari kiamat lah. Inna nasinakum. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu. Sebab kamu lupa. Di dunia dulu lupakan Allah. Maka hari ini kami lupakan kamu. Allah katakan kita. Sedih kan? Sedih kan? Allah lupakan. Inna nasinakum. Kami telah melupakan kamu pula. Dan rasakanlah wazuqu azabal khuld. Rasakanlah seksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Apa yang kamu selalu kerjakan. Tengok. Dia bawa dengan fi'il mudhari' ta'malun. Makna benda tu selalu Sentiasa berlaku. dia tak kata azabal khuld bima kuntum amaltum. Apa yang telah berlaku, dia tak kata itulah. Selalu kamu Mudhari'. Yang ni lagi kita dengar Dia Imam sentiasa baca berlaku. ayat ni. Zuqu bima nasitum. Inna nasinakum wa zuqu azabal khuld bima kuntum ta'malun. Lepas ayat ni, lepas tu innama yu'minun, mana sebelum kita sujud. Sebelum sujud sejadah. Ayat tu selepasnya. Okey, habislah kat tu. Habis lah. Untuk hari ni. Itulah. Kita mungkin Pak Izzah boleh buat kesimpulan kot Pak Izzah. Surah buka. Sebagai ingatan siapa-siapa pula. Datuk ada. Siapa lagi tu? Datin Nurihan ada. Syarifah ada. Ruizah ada. Ruizah ngantuk ah. Ada doa tak ngantuk
Untuk menghayati. Dengar dia yang duduk kata yang ni Ustazah, dia bukan kita benci mati, takut mati, bukan sebab tak bersedia. Amal tak cukup, maksud dia bukan tak sedia, nak bersedia tak boleh kena dah, tapi maknanya tak cukup amal ibadah kita. Jadi, maknanya dalam diri kita ni ada perasaan apa? Khauf dan roja. Khauf, takut. Roja, harap apa yang kita buat ni Allah terima. Allah terima. Takut Allah tak terima. Takut Allah tak terima tu je lah kita tak tahu kan. Tak apalah, itu memang perasaan biasalah harus ada kepada kita. Takut, khauf dan roja, harap kepada Allah. Tapi Ustazah kan kalau macam orang Yahudi tu, kalau dia memang asalnya memanglah dia patutnya Islam semua kan. Tapi yang ke belakang-belakang tu jadi Yahudi, tok nenek depa salah ikut. Lepas tu depa tak dapat hidayah dari Allah lah. Kan, jadi depa macam mana tak dapat hidayah. Kalau Allah bagi hidayah, depa ikutlah. Iyalah. Maknanya memang kalau kata mereka ni dah memang termasuk dalam golongan kafir. Orang kafir kan. Orang kafir ni memang Allah tak nak bagi petunjuk kepada mereka. Dalam keadaan kafir. Allah dah tentukan dia kafir kan? Makna kafir. Tak dapat hidayah lah. Tak dapat hidayah. Okey, nanti akan datang ni kita akan tahu tentang macam mana orang mukmin mati, macam mana orang kafir mati. Kita duk rasa ni macam mana kita ni auzubillah lah. Kita minta lah kepada Allah supaya kita ni mati dalam beriman, tapi ada mana tetapkan kita dalam beriman. Dan kita akan lihat bagaimana Rasulullah dalam akan datang Rasulullah contoh bagaimana nyawa tu keluar, roh tu keluar. Rasulullah menggambarkan perjalanan roh kita. Kita boleh faham itu. Kemudian kita akan masuk pada alam barzakh. Kita nak tahu bila kita dah mati, kita dah tahu dah Rasulullah gambarkan roh kita macam mana kena hidup di alam barzakh. Sebab sementara nak menunggu tu hari kiamat besar tu, sementara kita nak tunggu hari hisab, kita tengok pula dalam alam barzakh bagaimana keadaan seseorang mukmin dan seorang kafir. InsyaAllah kita akan pergi gitulah sampailah InsyaAllah kalau kita ada umur lagi ayolah kita akan pergi sampai kepada kita dapat menghayati apa yang akan diceritakan, apa yang akan berlaku kepada kiamat besar. Memanglah kita kalau orang beriman ni kata dia tidak diperlihatkan itu, tapi kita nak tahu juga. Kita nak tahu juga macam mana orang itu jadi kan. Dan kita juga tak tahu buat sifat harus bagi Allah. Mungkin harus bagi Allah, dia nak menampakkan kepada kita sifat harus bagi Allah. Walaupun dia kata orang ni dia tak nak orang beriman ni tak melihat dengan mata kepala dia kejadian itu, tapi mungkin kita tak tahu sifat harus bagi Allah nak jadikan kita orang yang diperlihatkan. Itulah. Salah sikit ni lah. Apa ni, saya tadi masuk lewat sikit lah, tak dengar awal tadi, mungkin Ustazah dah cerita. Nah, ini fitrah manusia ni Ustazah, fitrah. Kita kena beriman dengan benda yang gaib. Benda yang gaib ni maknanya kita tak nampak, tak tahu seksa kubur macam mana kan. Dan fitrah kita memang kita takut keseorangan lah. Kita takut kita akan seorang, sedangkan di dunia kita ada orang-orang yang dekat dengan kita, anak-anak semua kan. Tapi bila memikirkan kita akan seorang, pasal kita tak nampak benda ni, benda gaib kan. Tu iman dan ilmu kita ni gitu, itu yang kita nak terapkan dalam hati supaya kita boleh terima, accept kematian yang akan datang. Tiap-tiap nyawa yang hidup akan mati kan. Itulah satu, dan lagi satu apa ni, kita diminta selalu mengingati mati.
kalau pandangan Ustazah lah, macam mana cara kita nak selalu mengingatkan mati ni? Adakah bila kita mati, ada orang bila ingat mati akan berdepan akan ni kau tak tutup harah. Macam mana cara kita nak mengingatkan mati supaya kita jadi tenang? Ustazah macam mana? Ingat mati kita nak Yang mati tu. Semua takut. bising Kenapa bising tak dengar saya? Bising tak dengar apa sebab? Kan Ustazah? Dia suruh kita ingat mati. Tapi Amai setiap buka kali- mic kot. Mungkin kot. Kena siapa nak bercakap dia buka. Orang tak bercakap tutup dulu. Okey. Itulah. Okay, macam mana Tadi. macam mana nak Dia suruh otak kita tenang? ingat. Kita suruh ingatkan mati ni kan. Tapi macam saya katalah. Mungkin itu fitrah juga, maknanya kita bila ingat kita rasa takut, memang kita tak ada rasa tenang. Tapi kita mungkin ditenangkan oleh dengan sebab zikir kita, ingat kita kepada Allah kan. Dan kita yang mana ditunjukkan kepada kita bahawa yang mana kita nak rasa tenang. Karena kita nak melihat kepada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah supaya kita lakukan untuk kita mendapat ketenangan di kubur nanti. Contohnya Quran datang. kita baca Quran datang, teman kita tak sunyi dah. Suratul Mulk datang. Datang. Malaikat nak ni kat pada kita, dia yang bertahan. Tak, jangan buat dia ni membaca suratul Mulk, dia faham. Karena itu yang kita kena, dan kita istiqamah. Yang pertama sekali kita istiqamah di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap amal ibadah kita istiqamah. Jangan buat sekali, minggu-minggu, bulan-bulan tak buat. Kan? Kami itu. Istiqamah. Itu yang penting. Kita istiqamah, kita banyak baca Al-Quran dan zikir. Itulah dia yang akan menjadi teman kepada kita. Kita tak Sedekah. takut dah. Bila kita buat tu, kita percaya bahawasanya Allah akan menjaga kita pada rasa kesunyian itu. Maknanya kena iman, kena yakin benda yang kita buat akan membantu kita. Itu yang kita kena kuat kat situ lah. Yalah. Kalau tidak kita akan rasa seorang takut. Memang takut. Malam-malam teringat tak boleh tidur. Kau teringat Saya nak cerita semalam ni kakak ipar saya meninggal lah. Tapi dah tu lah kakak ipar saya cerita ni, saya pergi kubur lah tengok. Masa tu Ustazah buat cerita kematian ni kan. Semalam saya dekat kubur dekat Raudatul Sakinah, banyak dia susun. Kawasan tu cantik lah dia buat, dia susun tu lah. Ada masalah. Kira. Area tu dekat bukan dekat ni, dekat Karak area Gombak kan. Gombak. Tepi highway. Gombak. Highway tu kan. Gombak. Jadi kan masa tu dikebumikan. Yalah kakak ipar saya dia dah tua lah, sakit tua kan. Umur 80. Nak ceritanya bila kita duduk di situ, Mana baca suara tu? talqin kan. Saya tak dengar ke? Dan dia lari-lari ya. Allah, tak tahulah. Boleh? Okey, dah teruskan. Okey. Jadi kita masa tu saya timbulkan tadi cerita tadi, masa tu bukannya kita tak tahu, kita tahu cerita, tapi bila kita dah ada kat depan jenazah dikebumikan, kita ada masa tu kita fikir saya cakap tadi ni. Saya kata orang semua balik, anak-anak balik. Ada benda kan. Kalau kita beriman, kita tak yakin kan. Benda-benda gaib ni kan, kita tak nampak benda ni. Semalam kita fikirlah. Kita dah tengok kan. Banyak pula jenazah tu semalam. Lepas kebumi dan tu sebelah ada seriat. Ada satu lagi jenazah kebumi juga kan. Kematian biasa lah. Jadi itulah cerita bila kita tengok sendiri. Sebab tu agaknya kita kena selalu jugalah ziarah kubur. Supaya Peringatan. Tengok orang kapankan dan orang ni jenazah, kita kena tengok tu. Sebab tu akan timbul
kepada kita. Itu nak cerita timbul balik sebenarnya. So saya tu nak cerita elok pula hari ni cerita pasal kematian. Ingat balik malam. Ya. Tengoklah di kapan dan sebagainya kan. Itulah dia. Kalau lah kita tak ada keyakinan kan. Akan timbullah keadaan risau, tak ada tuarah. Itulah dia susah. Keadaan. Itulah kita letak dalam hati kita, tengok dia dah habis dah, dia tak boleh buat amal apa, dah habis dah lah. Kita balik kepada kita ni masih ada peluang, masih ada masa lagi kita nak mengejar, nak mengamalkan sebaik mungkin amalan-amalan, sebanyak mungkin amalan. Ni dah masa kita. Itu manusia memanglah kan. Kejap tu dia ingat, lepas tu Lupa lah. tengok tsunami gitu, tengok banjir gitu. Insaf lah kejap. Kejap, lepas tu keluar balik. Tapi tak apa, maknanya kita ni, kalau kita yang sentiasa ikuti kelas-kelas ke, Ada peringatan tu. selalu taklah diingatkan pada kita. Selalu ada ingatan kepada kita. Datuk kata tengok orang mati je, Ana tengok lipas takut. Ana nak lari esok dalam kubur. Dalam Dah, kubur itu nak lari mana, ulat makan kita semua, tak tahu nak buat apa. Itu Ah. ingat macam-macam Hmm. kan. Ya, Hmm. kita lah fitrah kita lah takut curang kan macam-macam. Ada siapa nak tolong benda tu kena. Ingatkan anak-anak Datuk suruh doa untuk kita. Itulah. Ya. Kan? Yalah. Quran jadi kita. Dia pun tempoh. Anak-anak doa kat kita, suruh anak-anak Hmm. buat apa ni, kalau sedekah ke apa, ke sedekah lah ada nama ayah, kita tak ada. Tiba-tiba kita rasa senang aja kat dalam tu. Kita tanya, alah, kau rasa senang hari ni. Itulah ada apa-apa yang dah tiba doa atas dan atas dunia ni. Kalau nak bagi senang lagi Ustazah, apa yang ada kita bagi siap-siap. Tukuk anak esok, anak kita lupa nak bagi kat kita. Kita dah bagi siap-siap masa kita hidup. Siap. Yang itu dah yang insya-Allah dah pasti, tapi dengan ikhlas semualah patut kan. Kalau tidak tak dapat jugalah, kalau riak tak dapat dah juga. Itulah lagi satu doa. Ustaz kata doa kita sendiri ya Allah itu ya Allah Tuanku, dengan rahmat-Mu aku mohon masukkanlah aku ke syurga Firdaus-Mu tanpa hisab bersama anak-anak keluargaku dan bebaskanlah kami dari api neraka-Mu. Betul Ustazah? Betul. Yang terbaik lah. Minta syurga yang terbaik kan. Tapi itulah kita nak kena tengok dia, kita minta yang terbaik tapi amalan kita macam mana. Tak apalah kita ni duk buat juga tu anak-anak kita yang kita lemah kan. Anak-anak pinak kita tu yang kita lemah. Rasa macam tak layak Ustazah. Kita minta yang terbaik tapi rasa macam tak layak dah dapat. Ya. Datuk kena sangka baik Datuk. Positive thinking. Allah minta, Allah bagi apa kita minta. Kan? Kita kena minta macam tu je lah. Ya. Minta doa selalu. Dan utama sekali dalam sujud kita lah. Dalam sujud kita banyakkan sujud kan, yang Nabi kata banyakkan sujud. Maknanya semayang lah tu. Dan minta kepada Allah pada ketika kita semayang seorang diri, kita sujud, kita mohonlah apa yang kita nak mohon kepada Allah. Okey, ada apa lagi? Apa ni? Siapa ni? Sebenarnya Ustazah, sedar mati kita akan tempuh. Sedar kita tak cukup bekalan nak mati. Sedar dalam masa yang sama kita buat juga amalan ni sebab kita takut. Tapi dugaan, cubaan tu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dugaan tu kita nak menepis dugaan tu. Ya, betul. Sekarang ni nak tepis tu ya Allah. Kita tepis kok sini, datang pula kok kiri. Tepis kok kiri, datang pula kok kanan. Itu menyebabkan kadang-kadang berdepan dengan situasi, masa ingat tu, wah menyesalnya gila-gila. Tapi bila rasa macam lepas sikit tu, rasa macam
tengokkan dunia, nikmat dunia ni. Alhamdulillah aku dapat rasa balik benda macam ni. Tadi kecut perut. Jadi macam tenggelam timbul kan. Jadi macam ingat mati, ingat dosa pahala. Tapi kan macam mana nak cakap lagi. Macam tadilah. Sepupu meninggal. Malam tadi meninggal. Tengah hari tadi kebumikan. Tengok. Daripada jenazah dia laki-laki, kita tengok yang orang buka sekejap je lah. Kita ikut solatkan dia. Kita ikut pergi ke kubur. Terasa sangat. Tapi bila balik sampai tengah jalan, lapar lah pula nak makan itu, nak makan ini, nak makan ini. Tapi itu sunatullah juga. Makan tu Allah bagi kita nafsu makan. Nikmat boleh. Ya, nikmat ni kadang-kadang buat kita lupa. Berlebihan lah. Macam nak kontrol dengan nikmat Allah tu mengatasi kita punya ambil lah sekadarnya kan. Iman, tambah iman sikit. Kadang-kadang iman tu dia tambah, kadang-kadang iman tu kurang. Kan istiqomah, iman jaga macam itulah. Okey. Allah Akbar. Okey, ada apa lagi yang nak yang kita boleh share? Dapat kalender. Perasaan, share. Dapat kalender tak? Oh, dapat jauh. Tapi dia pergi surah dapat juga. Kan dapat. Kami dapat kalender datang rumah Ustazah. Oh, tak cik. Acik. Kalender tak boleh photostat. Kalender tak boleh photostat. Kita cek Ustazah pula Isnin. Ustazah, untuk rujukan, Ustazah guna buku apa, boleh beritahu dan kita boleh cari. Itulah nak tanya buku rujukan apa nak guna ni. Nampak tak? Untuk photostat je macam ni kan. Nampak tak? Tak clear kan? Tak. Oh macam mana? Clear tak? Snap gambar lah, snap gambar. Sekejap saya bagi clearkan sekejap. Saya clearkan sekejap sebab ada background kita tadi. Kita ada 17 orang. Ustazah foto state untuk kita. Ni dia buku dia. Oh, encyclopedia. Ya. Dr. Mahir. Dr. Mahir Ahmad. Kalau bawa buku ni 10 minit lenguh tangan. Bukan kita tak payah lah, bukan nak baca belakang. Bukan nak, siapa nak pergi beli cari pun ni lah. Ada photostat lah ya? Ustazah ada photostat dah tu nampak? Masya-Allah, Ustazah. InsyaAllah. Ustazah nak pahala lebih. Bagi dengan kalender. Jangan cemburu. Datuk, Ustazah potong queue, dia buat, dia nak pahala lebih kan, dia potong Itu lah dah siap-siap. Siap photostat. Mailah. Mai ambil rumah saya, siapa nak ambil? Saya pun nak Ustazah Cik Ijah. Nak juga kalender. Ustazah ada. Kalender tu tak ada. Oh, masya-Allah tu dia. Alhamdulillah. Okey. Mana boleh jalan jauh dah? Boleh dah jalan dalam rumah. Alhamdulillah. Anak bukan surah. Dia ni kan. Biar Ustazah cakap. Pen saya. Boleh pergi surau lagi lah kot Ustazah. Ya? Ustazah tak ada pergi surau lagi lah. Tak boleh. Mungkin dalam 2-3 minggu lagi tu. Tak ada. Tak boleh sangat lagi. Sakit tu baik dah. Sakit tu yang macam boleh tahan je lah. Tapi kita duduk sekejap, lepas tu tidur. Tidur sekejap, tidur. Itu yang tak boleh. Kalau semayang tu, saya semayanglah sunat-sunat tu dalam duduk.
Lepas tu semayang fardu tu tak boleh dah. Tak tahan dah. Semayang sambil tidur lah. Sebab kita boleh lama sikit kan. Boleh baca tu tenang. Ustaz tu dia lagi ada orang urut lagi lah. Esok nak urut. Kena sekali kan? Di satu orang berarti. Ustazah juga dapat pahala. Ustazah Bushra juga dapat pahala. Dia bagi kat anak murid. Bukannya kena bayar Tak kena bayar, tak minta bayar. Tak minta bayar pun. Ada juga Dia adalah mengajar. Lepas tu bagi masak lagi. Asalnya saya tidak lengkap dah. Terima kasihlah kita ada kawan Ustazah mengingatkan, kawan-kawan yang mengingatkan. Besok Ustazah jangan lupa, tak nampak Ana dekat syurga, Ustazah cari. Ya Allah, bagilah kita masuk juga ya Allah, sama-sama ya Allah. Itulah, amin. Kalau tak nampak Ustazah cari no. Pakak-pakak carilah nanti. Cari semua. Pakak-pakak cari semua. Intai-intai lah. Intai-intai. Intai-intai. Mana lagi yang tak ada? Mana lagi yang tak ada? Itulah. InsyaAllah. InsyaAllah. Lepas ni duduk bedok ni. Okey. Apa? Kalender semua dapat. Kalender dapat. Kalender daripada mana tu Ustazah? Kalender kita lah. Dia bagi free je. Tapi dia kata siapa nak derma boleh lah. Kalau siapa nak derma dia ada dia bagi. Ada nombor account tak? Saya memang nak cari kalender tu. Mana nak cari? Selalu pergi ke Masjid Hasanah kan. Dapatlah. Ni dah tak pergi. Allah hantar kat Ustazah sekejap. Okey, insya-Allah. Belakang masjid tu Ustazah. Ustazah duduk rumah Ustazah ke? Saya duduk rumah saya. Okey. Kau gantak lah insyaAllah. Kak Rawiza nak main ambil ke rumah saya? Bila? Malam Lepas boleh Isyak. lah. Lepas Isyak. Tak apa. Saya ada malam. Lepas Isyak. Lepas Isyak boleh? Saya tulis nama siap-siap lah. Kak boleh? Aku boleh ambil ke? Mana Bisa nanti pas kita angkat surau lah. Okey. Itulah hari tu macam tu lah tu. Pak Izzah, Kasum, dulu Kasum dapat. Kalau saya ambil. Alhamdulillah. Pak Izzah pun boleh ambil kat Rawiza. Boleh. Satu lagi tak? Sudah cukup. 17 tu dah. Kalender? Kalender tu 17. Sungguh ke? Kita 1, 2 dah ambil. Kak awal-awal dia dah ambil. Kak Sunah, Cik Tatin, dah ambil 3. Dah ambil 3 dah. Baik, tolak. Ada apa lagi? Tak ada apa, insya-Allah. Ustazah terima kasih banyak lah. Sama-sama kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih lah. Kawan semua. Okey, terima kasih Ustazah. Terima kasih. Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Doa. Doa sikit ke Ustazah? Doa sikit. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi
اللهم إنا نسألك يا الله ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا يستجاب له ولا يشفع. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام البرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام البرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام البرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك حبك يا الله وحب من يحبك، عمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن أبنائنا وذريتنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل لا Okey. Sama saya nak Terima keluar. kasih. Boleh gagal lagi daripada dua gagal. Pula. Nah, awak semua macam terpegun tak mau keluar semua tu tengok. Cikgu tak keluar, cikgu tak keluar. Okey. Saya keluar semua ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama Ira Lepa. InsyaAllah minggu depan jumpa insyaAllah. Alamak, minggu depan saya tak ada minggu depan. Tolong doakan saya. Anak saya nak menikah di Ipoh. Ya. Minggu depan saya ke Ipoh. Okey. Kelas macam biasa Ustazah ada. Cik Timah ada. Telefon tak ada. Oh Naya. Okey, Ustazah Cik Jah. Okey. Okey. Assalamualaikum. Assalam. Dah dua-dua. InsyaAllah makin sihat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Anna. Ah.